Ada 4 orang datang. Saya tak tahulah di bangsa. Ya, 4 orang suspek. Dia pakai baju hitam, pakai jaket. Semua ialah full black. Okay. And dia pakai mask, dia pakai 4-4 pakai topi kedah warna merah. Mulanya saya cari dekat dalam YouTube. Saya cari masa tu saya just tulis GPS motor. Kemudian masa tu saya jumpa ada satu YouTuber, dia ada bagi tahu cakap pasal review pasal Stop Panic. And then saya terus pergi ke Stop Panic punya Facebook. Saya terus tengok and then saya terus call lah untuk berkontak nak pakai. Masa tu saya baru keluar motor. And then bila baru keluar motor ni kita lah hati tak sedap lah, nak tidur semua tak boleh kan, risau. Jadi saya pun call kawan saya kata saya nak pasang GPS. And then kawan saya kata okey tak ada orang kata tak ada masalah lah. Dia kata dia ada kawan dia yang memang ada barang tu untuk dipasang. Dia jual lah GPS. Yes, kawan dia jual. Jadi saya pun masa tu bagilah duit semua dalam 400 lebih, saya tak ingat macam tu. Dalam 400 lebih saya just bagi. And then satu hari saya tinggal motor kat dia lah. Okey, tiba-tiba bila dah lah satu hari saya tunggu. Lepas tu esok tu malam tu saya call, dia kata dah siap belum? Dia kata okey, tak siap lagi, dia kata. Kau tunggu esok. Dia kata kena banyak sangat main wiring apa benda dah, dia kata macam tu. Kita tak tahu motor, kita jangan angguk lah okey, mungkin. Jadi bila tunggu esok, tiba-tiba bila malam tu saya call, dia kata esok lagi. Sebab dia kata nak submit dekat nak abang kata nak daftar dalam apps apa semua, dia kata benda tu. Lepas tu malam tu saya call dia lagi and then dia kata nanti kena tunggu kawan dia. Sebab dia kata nombor password tu ada dengan kawan dia. Okeylah. Lepas tu saya tunggu punya satu hari sampai petang, saya pun give up. Saya kata dengan dia, bro aku nak ambil motor bro. Macam tu kan. And then dia kata aku tengah busy ni, kau ambil esok. Cakap macam tu. And then saya pun just tak apalah, esok pagi aku nak ambil motor aku. Kan, lepas tu dia kata malam tu juga dia kata okey tak apa, nanti aku akan bagi sekali lah dengan nombor password yang member aku. Sebab dia kata nombor password tu cuma boleh seorang saja yang tahu. Sebab kalau yang boleh access, kalau bagi tahu orang lain, nanti orang lain tahulah. Dia pandai dia cakap macam tu. And then bila saya pun macam dah sedikit terpengaruh kan. Jadi saya pun okey tak apalah, bagi esok. Tiba-tiba sampai esok, tiba-tiba dia bagi motor and then dia tak bagi benda tu. And then saya tanyalah, mana benda tu? Dia still dia pusing lah. Dia kata, aku tak jumpa lagi kawan aku tak ni, aku tak tu. Dia cakap macam tu. Jadi saya rasa macam benda senang. Saya kata bendanya senang, aku dah bayar. Kau kata boleh siap satu hari, jadi aku nak barang aku je. Apa susah sangat kan? Kata engkau janji, engkau buat, kata yelah kita ni memang kawan-kawan cakap. Tapi benda harta ni, orang kata benda motor ni, sebab kita boleh buat kawan bulat mata benda tu. Boleh bergaduh, saya kata. Saya kalau boleh tak nak elakkan bergaduh, saya kata. Sebab tu saya nak cerita cara baik, saya kata. Sampai saya cakap dengan dia, apa susah sangat, you just bagi balik I punya motor and then you bagi I dah bayar, you just bagi I GPS yang you janjikan tu. Macam mana you cakapkan dulu. Okay, bagi saya Stop Panic is the best lah, yang paling baik. Sebab bagi saya just tengok kat Facebook tu and then saya call bro. Saya call bro and then bro kata kena ada satu tarikh untuk pasangan. Ya, kita siap masa lah. Siap pasang. Okey, lepas tu bro kata kena tak deposit. Masa tu juga saya terus bayar penuh, tak silap saya kan. Saya terus bayar penuh semua. Saya kata saya nak buat secepat mungkin. Saya cakap macam tu. Saya kata saya nak buat secepat mungkin. And then bro pun dah set hari tarikh, tak silap saya Rabu Khamis macam tu. Saya pun tak ingat. Tapi dalam sekitar situlah. So lepas daripada tu saya bro ada hantar email cara-cara guna password dia semua. So benda tu bagi saya, kalau saya sebagai pelanggan, benda tu meyakinkan kita lah. Dia meyakinkan kita macam orang ni tak menipu kita sebab kita dah pernah kena yang pertama. Ya, betul. Jadi benda bila kita tengok okey dah ada and then hantar alamat untuk pasang. So bila saya pergi sana, cara dia pasang semua, dia ajar okey cara nak aktifkan vibration macam mana, aircon alert macam mana, dia ajar satu-satu. So benda tu dia pun test depan kita. So benda tu buat kita rasa macam Stop Panic is better lah daripada yang lain. Itu pengalaman saya lah. Untuk 2 bulan pertama tu dia rasa excited lah. Dia rasa excited sebab dia macam kata nak test juga siapa nak cip motor aku. Aku nak tengok masa tu sebab kita nak test benda tu kan. Tapi masa 2 bulan tu saya dah nampak hasil dia. Sebab macam kalau kita parking kat office tu, orang parking sebelah, orang letak helmet saja dia dah call.
So kat situ saya nampak macam benda ni berkesan lah. Berkesan. Yang kedua, ada yang one day tu dekat rumah mak saya. Ini memang betul-betul Tuhan uji lah. Ada one day kat rumah mak saya tu. Pada masa tu pukul 4.25 pagi. Pada pukul 4.25 pagi masa tu Stop Panic, Saka ada call saya lah. Saka call saya. And then saya masa tu saya dah tak fikir apa. Otak saya fikir motor. Masa tu saya terus turun bawah. And then saya tengok tak ada orang. Lepas tu saya nak naik atas balik. Tapi saya just fikir tak mungkin motor ni akan orang kata dia akan call kalau tak ada sentuhan. Saya pun tunggu dalam 15 minit macam tu. So bila saya tunggu dalam 15 minit macam tu, ada 4 orang datang. Saya tak tahulah di bangsa. 4 orang suspek. Dia pakai baju hitam, pakai jaket. Semua ialah full black. Okay. And dia pakai mask, dia pakai 4 pakai topi kedah warna merah. Color sama? Semua color sama. And then 2 orang dia naik Waisuku. Yang lagi 2 orang dia naik R15 tak saja. Yalah betul. R15. Okey, masa tu saya nampak dia orang pusing, dia orang patah balik. Dia pusing, dia orang patah balik. Dan saya tengok tu saya rasa macam dia orang nak tengok line tu clear tak clear. Okey, lepas tu bila dia dah pusing, masa dia pusing tu dia tengok motor saya tu. Ini di area mana ni? Ini di area Seri Rampai. Seri Rampai. Ya, saya. Okey, warga Seri Rampai mungkin nak kena alert lah. Okey. Yes. Okey, jadi bila dia pusing depan dekat depan apartmen saya duduk tu. Terus yang seorang yang pakai Waisuku tu dia park betul-betul depan motor saya. Yang R15 tu dia park belakang motor saya. Okey, kat situ saya dah nampak dah lah. And then yang kali kedua tu dia test saya punya lock. Dia orang kata nak tengok ada alarm tak ada alarm lah. Lock tu di mana? Di handle ke? Di brake. Di panggil apa? Lock disc. Di bahagian brake depan. Ya. So bila dia masa tu dia ketuk-ketuk lah, dia nak tengok ada alarm tak ada alarm. Okey, lepas tu bila tak ada alarm tu member yang bonceng belakang dia turun, dia keluarkan macam ada macam alat halus je macam jarum macam tu. Okey. Dia cucuk-cucuk kat situ. Dia dekat dalam tempat dish tu. Dia cucuk-cucuk sekali terbuka. Bila terbuka, and then saya punya mindset cakap apa tau? Okey, mindset kata aku nak segah tak nak segah. Aku segah tak segah. Belah, kita manusia, kita ada perasaan takut juga sebab 4 orang tu kan. Tapi masa tu saya macam positifkan diri saya balik. Saya just cakap itu motor aku. Diorang 4 orang. Diorang 4 orang, 5 orang, aku segah, diorang tetap lari. Okey, lepas tu saya pun dah kita manusia, kita dah cakap besi semua. Tapi saya memang planning masa tu kalau boleh nak betul-betul dekat, saya nak pusing macam tu. Tapi lah orang kata mungkin ada hikmah. Guard tu sampai dia yang segah dulu. Semenjak kes tu saya rasa benda tu paling penting lah. Memang tak rugi pasang. Okey, secara jujur bagi saya dia sangat berbaloi. Sebenarnya ada je ramai kawan-kawan saya yang macam diorang baru keluar motor macam tak kisahlah apa jenis model. Bila diorang bawa keluarkan, diorang cakap dengan saya sebenarnya benda tu membazir. Ada yang cakap membazir, ada yang cakap benda tu buang duit, ada yang kata benda tu tak patut, ada yang kata sama je boleh hilang, orang kata macam tu. Dan bagi pendapat saya, orang kata yelah you guna benda tu, tapi cuba you fikir, at least kalau you guna benda tu, dia nak buat kerja pun, dia dah sentuh pun dia akan call. Macam mana dia nak buat yang next seterusnya. Jadi saya cakap dengan dia, bagi pendapat saya, tak apalah saya beli, saya guna benda tu, kita labur sikit daripada saya nak hilang satu motor. Itu saya punya pemikiran. Benda ni kita kena usaha tau. Bagi saya kita dah usaha sampai tahap kita. Jadi terpulang kepada Yang Maha Esa lah. Tapi bagi saya, orang yang tak pasang ni rugilah. Sebab Stop Panic ni macam saya dah lalui sendiri, Jadi benda ni bila motor kau hilang baru kau rasa rugi. Jadi bagi saya, you melabur sikit untuk beli Stop Panic, tapi you punya motor still ada dengan you. Daripada you tak pasang benda ni tapi motor you akan hilang. Dia dua je pilihan, tu je. Sebab kita tak sentiasa bersama dengan motor. Okey, kepada orang yang kat luar sana, saya dah ada pengalaman kena tipu sekali. Jadi untuk berurusan berkenaan dengan Stop Panic ni, saya lebih prefer secara direct dengan pihak company. Macam saya direct melalui FB. Dan last untuk saya punya orang kata komen, tak rugi pun pakai Stop Panic ni.
pakai je stop panic, sebab dengan stop panic ni kita boleh tahu orang kata location motor kita kat mana. Dan kalau mana-mana ada kawan-kawan atau orang luar kata pasang stop panic ni satu kerugian, satu pembaziran, abaikan. Sebab bila motor awak dah hilang nanti awak yang menangis, bukan kawan awak yang bercakap tu. Jadi cuba awak orang kata open mind awak labur sedikit daripada awak nak hilang satu motor.